datang sini. Ni rumah. Sebab kat sini ada, bila dia dah masuk kat sini, ada macam-macam benda boleh kejar dia. Even kalau you pernah terjejakkan kaki ke Facebook saya, iklan saya akan kejar you selama setahun. Tu nama dia teknik saka. Siapa kat Facebook ada guna teknik saka? Memang korang tak tahu. Sebab ramai orang guna Facebook hanya nampak surface, tak nampak dalam dia. Go deep tu banyak gila teknik yang sangat super powerful pada kos yang sangat rendah. Contohnya, bila you pernah jejakkan kaki kat Facebook saya akan kejar you balik dan boleh buat you nampak 1000 kali saya hanya bayar kat Facebook RM1. RM1 untuk 1000 kali orang nampak. Bagus ke bagus? Tapi tak ramai nak belajar benda tu kan? Tak ada yang nak minta belajar. Kalau nak minta belajar dia akan cakap cerita. Tak ramai saya dengar suara 2 orang je. Ramai. Tak, biasa Najib memang akan mendongkong suara rakyat. Suara rakyat teramai kita kena ikut majoriti lah. Mana boleh tak ikut majoriti, babe? Kan sebab kita patriotik. Okay? So saya akan ajar benda tu insya-Allah. Kalau you betul-betul serius. Boleh? Okay. So, kita nampak benda ni pun costing tinggi. Kan? Apa lagi cara nak buat? Dah tak tahu, pening. Even benda-benda yang saya cakap ni pun belum tentu kau orang buat. Kan? Sebenarnya kau buat apa? Sebenarnya kau buat apa, bang? Sebenarnya kau tak buat apa-apa kan? Gentik telur kan kat kedai? Kan? Dia bawa ayam kampung. Dia menggentik telur ayam kampung. Itulah. Nak bagi menetas cepat. Kau jangan salah faham. Tak faham tak apa, jangan Google, bahaya. Sebenarnya saya nak bagi tahu ramai usahawan sebenarnya tak buat apa-apa. Sebab dia nampak benda tu susah. Okey, online pula, online. Okey, kita nak pergi pada marketing online pula. Online marketing. So kita pergi kepada online marketing. Okey. So cuba bagi tahu saya apakah cabaran dia? Kenapa siapa yang kat sini yang dah buat online marketing? Siapa yang dah buat? Facebook ke apa benda ke? Siapa yang memang belum lagi buat? Okey, saya nak tanya sama ada siapa yang dah buat ataupun belum buat, apa cabaran? Boleh share tak dengan saya? Supaya saya nak tahu apa benda yang saya boleh sesuaikan dan saya nak ajar you benda tu. Okey, siapa? Okey, sana. Jap, abang tanya elok-elok, senang. Supaya orang lain pun belajar. Tu ambil mikrofon. Tu bang. Okey, dengar sini, jap. Dengar Hello, Assalamualaikum. Jap bang, jap. Okey. Pengerusi belum bagi lagi, sabar. Kita baru nak bersidang ni. Di Dun Melaka. Semangat. Macam ni. Beritahu nama, Okay. apa bisnes you buat, apa soalan. Okay, nama saya Anuruddin bin Sulaiman. Panggil apa bang nama? Saya panggil Anwar, kalau kat dalam Facebook orang panggil saya Abam Ejen Takaful. Okey. Kita cakap dengan dia, hai Abam. Hai. Orang Melaka mesti responsif sikit. Ni macam nak meninggal aku tengok. Okey. So apa? Okey, bisnes dia. Okey, page saya Takaful Warga Emas, fokus untuk umur 50 sampai 80. Yang dah ada sakit pun boleh beli Takaful. Okey. Serendah RM50 sebulan. Okey. Masalah dia, saya dah buat boosting, saya dah buat page like apa semua tambah, banyak komen, banyak PM, tapi yang belinya 1 daripada 10 nisbah dia. Maknanya 100 komen 10 orang yang beli. Maksudnya closing tu teruk lah. Teruk sangat. Teruk sangat lah. Let me tell you. Okay. What is your problem? Okay. Okay. First, kalau saya tanya nanti baru you jawab. Okay. First, siapa yang agak-agak kalau tengok Takaful Warga Emas, dia tengok je title tu akan cabut lari. So kita tengok, dia nampak Takaful Warga Emas je, dia akan tu, nak jual barang, Takaful. Siapa yang akan rasa macam seriau, takut? Cuba angkat tangan. Jujur. Bang, you dengar suara rakyat. Okay, nampak. Sepatutnya you kena guna brand yang menarik. Sepatutnya you kena letak nama you dah cukup. Cukup. Supaya menampakkan you sebagai seorang pakar yang boleh jaga warga emas. Kan sebab Takaful ni protect warga emas kan? Boleh tak anak-anak dia belikan? Boleh. Adakah ibu dan ayah telah dilindungi? Yang selama ini telah berjasa pada you all. Yang membanting tulang sampai gadai tanah sebab you nak masuk universiti. Dan you tak mampu melindungi dia, protect dia kalau anything happen bila dia meninggal, you seorang anak derhaka. Berapa ringgit bang? RM50 je sebulan. Serendah RM1.50 sehari.
Tapi tak buat apa-apa untuk ibu dan ayah. Anak apakah kita? Apa? Sentap. Siapa nak beli sekarang ni? Kalau saya yang buat macam tu, nak beli dengan saya. Kau tengok aku dapat sokongan, Najib sentiasa disokong. Sebab satu brand dia pun orang dah takut. Ramai tahu yang buat macam tu. Saya tak cakap dia seorang tahu. Kau ingat kau tak ada masalah. Brand je dah melambangkan benda dia. Benda yang sama ada orang nak, sama ada orang rebut atau orang cabut. Sekarang orang tengok dia punya, cabut. Bang, tak apa ke bang saya cakap? Saya betul serang tak bang? Najib ni tak suka bodek. Okey. Kau bodek aku pun tak dapat apa projek. Yang saya ada cuma ajar marketing je. Tu marketing strategi, itu memang makanan saya insya-Allah. Izin Allah, Allah yang beri saya kekuatan tu. Tu seorang tu masalah brand. Dan saya nak bagi tahu, kita ada student yang buat takaful tapi tak sebut langsung takaful. Sebab benda takaful paling ditakuti rakyat Malaysia selain daripada mati. Okey? So nama page dia boleh tengok Iza Yusof. Dia claim diri dia sebagai pakar keuangan. Pakar perancangan keuangan. Dia cerita tentang hutang, dia cerita tentang properti hartanah. Kenapa rakyat Malaysia stuck tak boleh beli hartanah? Kenapa kewangan dia teruk? Sebenarnya dia nak jual last kali takaful tu lah. Live takaful. Okay, kita bantu dia. Tahun lepas dia datang jumpa saya, follower dia cuma ada 1,600. Problem ramai orang, tak ada follower kat page. Kenapa tak ada follower? Nama pun menakutkan. Bila dia letak nama Iza Yusof, dia positionkan diri dia sebagai seorang pakar. Boleh ke boleh kita nak position diri kita sebagai pakar? Boleh ke boleh kita nak cakap kita pakar bang? Boleh. Ada orang cakap, nanti riak. Kalau macam tu yang tulis hospital pakar, conteng kat bawah signboard dia cakap, riaknya. Ada ke claim hospital pakar? Tak, memang kita pakar, kita expert bidang tu. Katalah abang memang expert makan mi Bandung, pakar mi Bandung. Tu namanya pakar. Okay? So daripada 1,600, berapa follower dia sekarang? 111,000. Dalam Facebook, kalau you nak impact yang bagus, you cepat-cepat pergi 100,000. Dan itu kepakaran saya untuk mengajar you bagaimana nak pergi 100,000. Dengan sedikit kos. Okay? Dan sampai sekarang, office dia bang, penuh hari-hari ni. Telefon tak berhenti bunyi. Ejen-ejen dia sibuk melayan pelanggan. Sebab semua orang nak cek keuangan dia, nak cek hutang dia, macam mana nama dia boleh laku kat bank. Semua benda tu dia buat. Dia buat talk, dia buat group macam ni. Saya ajar dia macam mana nak buat talk. Supaya dia boleh close lagi ramai. Kan lagi senang kita jumpa ramai macam ni, dan close ramai-ramai. Buat apa nak pergi jumpa seorang, lambat. Buat kempen lindungi ibu dan ayah. Buat kempen, namakan dia lindungi ibu dan ayah. Senang ke senang ayat dia? Tapi adakah menusuk dalam hati? Yes. Okay, itu you punya problem. Yang kedua, you ada page kan? Berapa follower? 1,100 lebih. So, dah tahu masalah dia? Sama ke sama dengan masalah ni, pattern dia? Sama, tak ada follower bang. Orang takut nak follow. Kalau follow pun dia kata, matilah nak. Kawan-kawan yang follow pun. Kawan-kawan, saya nak tanya. Ni masalah juga. Senang ke nak jual barang dengan kawan-kawan? Wah, paling celaka. Jual tudung, kak tudung. Minta kurang, satu. Minta bayar. Berapa tudung? Okey lah, diskaun lah ni. Kawan-kawan punya pasal. RM30. Bayar 3 kali boleh? Oh, sekali bayar, yang lagi 2 dia dah lupa. Dah meninggal bisnes tudung kau. Siapa rasa ada masalah dengan kawan-kawan macam tu? Macam saya juga, angkat tangan saya. Sebab tu saya tak berniaga dengan kawan-kawan, malas. Saya cari kawan baru, yang baru kenal saya macam you all semua. Dan saya akan convince, saya akan beritahu apa kepakaran saya. Dan senang saya nak jual. Boleh nampak tak masalah? Kalau abang betulkan bang, you increase follower, nak saya ajar ke increase follower? Macam tak nak je. You increase follower, you convert je pelanggan. Saya rasa benda yang you jual ni sangat bagus. Fardu kifayah ke fardu ain untuk kita, lindungi mak bapak kita. Siapa yang tak protect mak bapak dia, you jawab ke akhirat esok. Itukah tanda kasihnya seorang anak pada mak ayah dia. Serendah 50 pun tak sanggup melindungi dia. Apatah lagi untuk mengerjakan haji. Betapa kecewanya mak bapak. Buat kempen tu bang, bagi nangis hari-hari bang. Abang kalau boleh nangis sekali. Dia punya sale bertimbun borang sekejap lagi. Nampak tak? Saya dah bagi tahu dia, bang, abang dah fikir masalah ni berapa lama?
Dah 3 tahun saya berniaga takaful. Dah dapat belum jawapan dia? Nampak lah. Dah bagi bukti belum contoh? Yang betul ni lah. sukses tahun lepas dia buat 4 ke 5 juta punya sales. Gila. Dah bagi solution tu kan? Siap tunjuk sekali pula tu. Dalam seminar ni mahal 50. Dewan audio tak balik modal. Itu adalah kita punya sumbangan, you tahu tak? Sumbangan tau. Kalau saya nak charge, saya patut charge 500 paling kurang kalau nak untung. You kira sendirilah 50, mana balik modal. Ni kira sumbangan tau, subsidi saya. Najib memang suka bagi subsidi. Aku tak tahulah, mungkin ditakdirkan nama Najib memang macam tu. Ni masalahnya keluar hidup sendiri, babe. Tak dapat apa-apa bantuan. Faham ke faham ni? Okey bang, settle? Tepuk tangan untuk soalan dia. So nampak tak bahawa ramai peniaga ni problem utama dia tak reti mengayat. Jadi dia mengayat nama brand dia pun tak senonoh nama brand dia. Ni saya nak bagi tahu, tak, saya pun pernah mengalami masalah yang sama. Dulu saya pun tak tahu ni nak tarik customer macam mana. Saya bila tanya pelanggan kau siapa? Entah, semua orang kot. Mana boleh semua orang? Manusia bukan semua sama. Dalam marketing kena pilih siapa pelanggan.